Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada semua murid-murid yang tersayang. Semoga anda berada dalam keadaan yang sihat. Okey, berbahagia di rumah tu. Okey, sebab apa berbahagia? Sebab dapat buat latihan admat dengan banyak. Ciwah. Okey, hari ini kita akan masuk chapter baru iaitu koordinat geometri ataupun geometri koordinat. Okey. Pembahagi tembereng garis adalah subtopik yang pertama. Jadi kepada sesiapa yang dah tengok ataupun tonton secara lalu kita punya video yang saya bagi malam tadi, kamu dah ada gambaran lah. Okey, sebelum tu saya nak feedback daripada anda, apakah perasaan anda sebelum kelas kita bermula? Okey, tolong masukkan dalam ruangan chat. Kita nak bagi kita alert sikit. Okey, masukkan dalam ruangan chat apakah perasaan anda, satu, kedua ke, tiga ke? Okey. Ada satu, ada dua, saya tengok ada tak tiga. Mana tahu kan hari ni mood tak ada masalah. Okey, bagus, terima kasih. Saja je saya tengok kamu feedback. Kalau tak ada feedback tu maksudnya kamu tak dengar saya cakap. Okey, bagus, tahniah. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada anda semua kerana hadir dalam kelas online kita pada hari ini. Jadi diharapkan bila kamu hadir kelas online, kita ada 2 kali pengulangan. Ulangan yang pertama adalah video malam tadi. Okey, ini adalah ulangan yang kedua. Tetapi tak samalah, saya ubah soalan yang berbeza. Okey murid-murid. Okey, seperti biasalah di rumah sentiasalah menjaga kebersihan, kesihatan. Okey, buatlah exercise sikit, okey. Jangan lupa tolong ibu bapa kita di rumah. Okey, hormatilah mereka. Okey, murid-murid. Okey, seperti biasa. Okey, berdasarkan buku teks lah matematik tambahan di mana kita masuk geometri koordinat dan hari ini kita fokus kepada pembahagi tembereng garis dan sedikit sentuh asas untuk garis lurus selari dan garis lurus serenjang bagi gambaran kelas pada hari Jumaat. Okey murid-murid, okey seterusnya kita fokus kepada standard kandungan kita pada hari ini. Okey, hari ini kamu akan belajar membuat perkaitan antara kedudukan titik yang membahagikan sesuatu tembereng garis dengan nisbah yang berkaitan. Okey, untuk yang kedua, saya tidak fokus kepada menerbitkan rumus pembahagi tembereng. Itu kamu boleh tengok kepada buku teks nanti. Dan saya akan fokuskan menggunakan rumus tersebut dalam pelbagai situasi. Okey, dan yang terakhir sekali menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagi tembereng garis. Jadi ada 3 perkara yang kamu akan belajar. Okey, jadi teknik yang pertama adalah macam biasalah teknik pengulangan. Okey, jadi di sini boleh tak ada sesiapa yang nak bagi tahu saya apa itu tembereng garis? Siapa nak bagi tahu? Mana tahu kamu ada baca-baca? Siapa? Salah tak apa. Okey, kalau tak tahu cakap tak tahu je. Saya suruh teruskan. Siapa nak tolong saya? Saya nak cuba cikgu. Okey, boleh. Terima kasih. Tembereng garis ialah garis yang mempunyai 2 titik hujung. Okey, bagus. Terima kasih Musfira. Okey, simple je. Okey, kalau kamu dengan saya, kamu buka je buku teks kat sebelah. Jawapan selalunya ada kat situ. Okey, terima kasih Musfira. Okey, jadi sebab itulah video tu kita bagi awal supaya kamu lebih bersedia. Okey, dah bersedia nanti masuk kelas yang sekarang, lebih faham. Okey, tembereng garis adalah garis lurus yang mempunyai 2 titik hujung. Jadi di sini 2 titik hujung kita adalah A dan F. Okey, untuk pengetahuan kamu, sekiranya ada titik-titik lain di antara 2 titik hujung itu, iaitu yang saya warnakan dengan biru ni, B, C, D, E. Ia dinamakan titik pembahagi. Maksudnya titik pembahagi tembereng AF. Okey. Setiap titik itu membahagi tembereng dengan nilai-nilai jarak yang tertentu yang berbeza. Okey, sebagai contoh saya masukkan contoh B. Okey, yang lain nanti saya akan tanya kamu. Okey, fokus ya. Okey, contoh B. Okey, contoh untuk titik B. Okey, jarak dari A. Okey, sebelum tu kita anggapkan setiap saiz ini adalah sama. Ini sama, saiz dia sama. Dia mesti sama ya. Okey, baru adil. Okey, andaikan semua jarak ini adalah sama. Okey, 1 unit, 1 unit, 1 unit. Okey, jadi kat sini kalau kita cek ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 pembahagi yang sama.
Okey, kalaulah titik B dipilih, apakah jarak titik B daripada A? Daripada titik A. Jadi kita tengoklah 1, 2. Oh, 2 jaraknya. Begitu. Okey, apa pula jaraknya daripada titik F? Jadi kita kiralah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7. Bermaksud titik B itu berada 2 unit daripada titik A dan 7 unit daripada titik F. Dengan ini kita dapat buat kesimpulan ataupun perkaitan di mana titik B membahagi tembereng garis AF dengan nisbah 2 nisbah 7. Macam tu. Jadi kita boleh buat kaitan. Okey murid-murid. Okey, kita pergi tengok ke titik C. Okey, saya soal kamu sekarang. Okey, titik C, apakah jaraknya daripada A? Siapa nak jawab? Okey, siapa nak jawab? Titik C. Okey, 3. Bagus. Okey, on the mic. Tak apa. Okey, lepas itu daripada titik F. Berapa jaraknya? 6. Okey, terima kasih. Okey, lagi satu soalan. Okey, ni panjang sikit. Apakah perkaitannya ataupun boleh yang kamu rumuskan titik C dengan tembereng AF? Okey, cepat. Salah tak apa? Apa yang dapat dirumuskan dengan titik C dengan garisan AF? Titik C membahagi 3 nisbah 6 titik AF. Okey, terima kasih sayang. Okey, ataupun terima kasih Musfira, ataupun kamu boleh cakap macam ni. Okey, saya terangkan nanti kamu follow balik tau. Titik C membahagi tembereng AF dengan nisbah 3 nisbah 6. Okey, nanti kita repeat balik. Okey, jom lagi sekali. Titik D daripada A, berapa? Berapa jaraknya? Okey, 5. Okey, 5. Bagus, terima kasih. Jarak dari F? Okey sayang, jarak dari F berapa? 4. Okey, terima kasih. Okey, siapa nak buat perkaitan titik D ni? Okey, lagi sekali, siapa nak buat perkaitan? Buat rumusan? Siapa nak jawab? Macam Musfirah jawab tadi, seperti yang saya terangkan. Okey, tak apa, salah tak apa, meh. Kita nak berani kamu bercakap ni kat depan. Okey. Cepat. Tolong bagi kesimpulan untuk titik D. Cepat kanak-kanak. Ke saya nak pilih ni? Okey, Ahmad Syabil ada? Ahmad Syabil, ada tak Ahmad Syabil kita? Atau Ada cikgu. okey Ahmad Syabil, apa yang kita dapat simpulkan untuk titik D? Titik D membahagi pada tembereng 5 nisbah 4. Okey, bagus, terima kasih. Okey, maksudnya titik D membahagi tembereng AF, campur lagi sikit dengan nisbah 5 nisbah 4. Okey, bagus, tahniah, terima kasih. Okey, last kali soalan, apakah jarak E daripada A? Okey, siapa nak jawab? 6. Okey, 6, bagus. Okey, apakah jarak E daripada F? 3. Bagus, Alhamdulillah. Tahniah. Okey, terakhir sekali penutup. Tolong bagi perkaitan untuk titik E. Okey, siapa nak? Saya cikgu. Okey, silakan sayang. Titik E membahagi tembereng AF dengan nisbah 63. Okey, bagus. Terima kasih. Tahniah. Okey, begitu. Jadi di sini murid-murid, kamu telah berjaya membuat perkaitan antara kedudukan titik yang membahagikan suatu tembereng garis dengan nisbah yang berkaitan. Selesai. Okey, jadi kita tengok pula. Okey, sebelum tu, untuk mencari titik pembahagi tu ada formula. Kita tak tunjukkan macam mana nak terbitkan. Nanti kamu tengok dalam buku teks. Ini adalah formula dia. Tengok formula dia. Okey, nampak macam complicated kan? Tapi sebenarnya mudah sahaja. Yang penting kita kena tahu konsep. Okey, jadi jom. Okey, kalau kamu tengok rumus ni, P tu adalah koordinat pembahagi tembereng. Lepas tu dekat sini kita nampaklah kita punya nisbah. Sini nisbah N, nisbah M. N, M. Okey, ini nisbahnya kita ditambahkanlah nisbahnya. Okey, kita tengok contoh soalan yang pertama. Okey, contoh soalan yang pertama saya ambil dalam buku teks. Latih diri 7.1.
Soalan 2. Okey, saya baca dulu soalan. Rajah di bawah menunjukkan titik P yang membahagi. Okey, seutas tali AB dengan nisbah M, nisbah N. Okey, kalau diberi nisbah M, nisbah N, kebiasaannya kamu tulis ikut alfabet. M dulu dekat sini baru N. Okey, Muhammad dulu baru Nurul. Jangan letak Nurul nanti salah. Muhammad dulu baru Nurul. Okey, diberi AP adalah 10, AB adalah 35. Okey, jadi di sini, okey, cari nilai M dan N. Okey, jadi boleh tak bagi tahu saya apakah nilai M dengan N? Contohnya lah soalannya. Jadi dia dalam bentuk nisbah kan? Oh, kita tahulah AP itu adalah M. Okey, saya buat macam ni. Okey, untuk soalan nombor 2, okey, kita nak tahu nilai M nisbah N. Okey, kita tahu M tu adalah AP, nisbah N tu adalah AB. Oh, sorry. N adalah PB. Okey, kita tahu AP adalah 10 cm nisbah. Boleh tak bagi tahu saya PB tu berapa cm? PB berapa cm? Okey. 25. Okey, bagus. Terima kasih sayang, tahniah. 25. Sebab 35 yang diberi itu adalah AB yang semuanya. Okey, jadi 35 ni tolaklah 10, kita dapat 25. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, jangan lupa kalau kamu belajar ratio, ratio kita perlu simplify. Jadi 10 dengan 25 kita boleh simplifykan lagi. Okey, jadi boleh divide berapa untuk dikecilkan. Okey, tolong kecilkan. 10, okey, 10:25 ni boleh kecilkan kepada berapa? Siapa nak tolong? Okey, jangan lupa ratio ni adalah pecahan. Maksud saya pecahan, kita boleh buat dalam bentuk pecahan macam ni. 10/25. Okey. Sebenarnya M nisbah N sama dengan 10/25. Okey, kecilkan. Kecilkan pecahan. Jadi berapa? 2/5. Okey, bagus. 2/5 ataupun 2/5. Jadi bila kita dah kecilkan, tuliskan balik M is to N equal 2 is to 5. Jadi kita dapatlah cari nilai M dengan N. Tetapi soalan A, dia tak tanya nisbah, dia tanya nilai sahaja. Jadi keluarkan nilai. M adalah 2, N adalah 5. Selesai. Okey, jadi saya letak dekat sini M2, N5. Okey, seterusnya murid-murid. Okey, huraikan kedudukan P di atas tali itu berhubung dengan nisbahnya. Okey, tolong huraikan macam tadi. Okey, siapa nak huraikan kedudukan titik P? Okey, siapa nak? Saya terus panggil ni. Ada tak? Kuhan. Kuhan ada tak Kuhan? Ada cik. Okey, Kuhan. Boleh tak tolong huraikan kedudukan P? Kedudukan P membahagikan tembering AB pada nisbah 2:5. Okey, bagus. Okey, 2:5. Okey, terima kasih. Jadi terima kasih Fuhan. Jadi begitulah contoh kita nak bagi perkaitan. Okey, last sekali soalan C. Okey, ini dikebat sikit lah. Okey, jika tali itu diletakkan di atas paksi X. Okey, saya buatlah paksi X. Ini paksi X ni. Okey, jadi kalau nak bagi gambaran kita lukislah. Jika tali itu terletak di atas paksi X, jadi saya letaklah. Okey, inilah tali tu. Tali itu sampai sini. Okey, di mana? Okey, di mana? Kejap ya. Okey, di mana A ialah asalan, okey, origin, okey, A adalah origin dan koordinat B dekat sini koordinat B, okey, adalah 21, 0. Okey, tentukan koordinat P. Cuba kamu fikirkan macam mana nak cari koordinat P. Saya nak tahu kamu dapat relate kan tak? A dengan C. Okey, ni yang warna biru tu tali terletak dekat paksi X. Okey, daripada A ke B, A ke B
adalah 21 unit. Okey, 21 unit. Sekarang kita nak tahu apakah koordinat P. Boleh tolong? Cuba dulu. Okey, jarak di sini 21 unit lah sebab koordinat B adalah 21. Jadi, kalau nak cari P, kamu kena cari P ni berapa unit. Baru kita tahu apakah koordinat P. Siapa nak tolong? Nak tahu? Nurin Syasha ada? Boleh tak nak cuba? Okay. Siti Amira ada? Siti Amira? Ada cikgu. Okay, Siti Amira nak cuba tak Siti Amira? Berapakah unit daripada A ke P? Salah tak apa Amira? Okay, saya tambah lagi clue. Kita tahu berdasarkan A ni, kita tahu AP adalah 2 bahagian. Okay, PB adalah 5 bahagian. Sebab 2 nisbah 5. Okay, ada idea? Sekejap cikgu. Okay, bagus. Siapa-siapa yang sedang buat tu, kita mesti menggunakan perkaitan yang diberi tadi. Okay, P ni, okay, divide segmen AB ni dengan nisbah 2:5. Jadi sekarang kita nak tahu apakah unit, okay, ataupun jarak bagi AP. Okay, tapi kita tahu AB 21, berapakah AP? Kita menggunakan konsep ratio. Okay, kamu dah belajar ratio? Okay. Okay, berjaya tak Siti Amira? Jawapan dia 5 cikgu. 5. Okey, jawapan Siti Amira 5. Okey, ada tak selain daripada Siti Amira dapat 5? Ada tak selain daripada tu dapat nombor lain? Dalam mesej ada. Yusri pula Syukri dia sebut 6 nisbah 15. 6 nisbah 15. Okey, jom kita cek. 6 lah maksudnya P tu 6 Okey, jadi kita tengok, kita kena faham maksud. Okey, terima kasih Syukri dengan Siti Amira. Salah tidak mengapa. Okey, nanti bila salah kamu tahu kat mana kamu silap, itu lebih bagus. Okey, tapi bukannya lebih bagus kita salah lah. Maksudnya kalau kamu mencuba dan kamu salah dan lepas tu baru tahu jawapan, baguslah nanti kamu lebih ingat. Okey. Okey, murid-murid kamu tengok, semua bahagian daripada A ke B ada 21. Okey, tetapi untuk AP 2 sahaja daripada semuanya adalah 7. 2 bahagian daripada 7. Kita tahu 2 daripada 7, jadi kita darabkanlah. Oh, semuanya ada 21 bahagian. 21 bahagian, jadi kita darabkan. 1 sini 3. Jadi 3 darab 2 akan jadi 6. Jadi jawapan kita dekat sini adalah 6 unit. 6 unit, 21 tolak 6, sini dapat 15 unit. Jadi P kita tahulah 6, 0. Okay, sebab soalan nak koordinat P. Okay, terima kasih kepada yang mencuba. Okay, macam itulah caranya. Jadi kamu tahu macam mana cara nak cakap dia. Oh, 2 daripada 7 tu adalah P. Ataupun 5 daripada 7 tu adalah PB. Okay. Okay, jadi selesai bahagian kita selesai bahagian perkaitan untuk pembahagi, titik pembahagi. Okey, kita terus ke soalan yang seterusnya, contoh yang kedua. Okey, ini kamu fokus ya. Okey, contoh yang kedua. Okey, 7.2 soalan 1. Okey, saya baca dulu soalan. Okey, titik P membahagi tembereng garis yang menyambungkan titik A dan B dengan nisbah yang diberikan. Okey, ini koordinat A dan B, ini nisbah yang diberi. Okey, nisbah tu dia tak cakap pun siapa M, siapa N. Tetapi kalau dia tak cakap, terus kita tulis kat sini MN. Maksudnya kita tahu M tu 3, N tu 2. Okey, seterusnya kan murid-murid. Okey, kan dia dah bagi formula yang saya tunjuk tadi. Okey, jangan pening kepala dengan formula. Yang penting kamu tahu macam mana konsep dia nak buat lebih mudah. Okey, jadi kalau soalan berkaitan dengan tembereng, okey, jadi kita buatlah tembereng. Tembereng garis, titik A dengan B.
Okey, kemahiran ni kena ada kena lukis ni. A dengan B, siapa yang membahagi? Oh, P yang membahagi. Letak je kat mana-mana. P yang membahagi. Okey, lepas tu masukkan maklumat. Titik A adalah 37, titik B adalah -72. Masukkan, nanti sekejap lagi kita ada aktiviti kamu kena lukis macam tu, nanti kamu masukkan dalam Telegram lah gambar kamu tu. Okey, lepas tu P, kita nak cari P. Bila yang tak tahu tu kita letak sahaja X, Y. Macam itu. Jadi baru saya masukkan kita punya ratio. Jadi kita tahu M dekat sini saya masukkan 3, N dekat sini saya masukkan 2. Okey. Jadi selepas itu masukkan, letak anak panah daripada A, dia bersilang ke sana, pergi ke 2, jauh. B punya koordinat terus ke 3. Ni dah lengkap. Lengkap di sini senang kita nak buat rumus. Okey, kita nak buat rumus. Jadi rumusnya, kalau kamu perasan, rumus dia tadi panjang macam ni kan? Di mana P sama dengan XY sama dengan NX. Okey, NX1 tambah MX2, M tambah N dan NY1 tambah MY2, M tambah N. Okey, panjang sangat. Jadi untuk pengetahuan kamu, sebenarnya ini adalah untuk koordinat X, yang kedua ni adalah untuk koordinat Y. Ini sebenarnya perbandingan. Okey, sekarang saya tak nak buat dalam bentuk ni, saya nak buat satu persatu. Saya nak selesaikan X dulu koordinat. Okey, saya nak selesaikan koordinat X. Okey, koordinat X bermaksud kita selesaikan X sahaja dulu, yang ini. X sahaja. Okey, jadi saya pun colorkan X dulu. Okey, X3, X dengan -7. Okey, jadi murid-murid, okey kalau kamu tengok di sini, okey kejap ya. Okey, siapa yang membahagi di sini? Siapa yang membahagi dia duduk seorang-seorang, single. Sebab dia jahat, sebab dia memecahkan orang. Macam tu duduk jahat. Jadi dia duduk single dekat sini. Saya keluarkan X. Dia seorang-seorang. Okey, lepas tu saya darabkan. Anak panah tu maksudnya darab. Maksudnya 3 darab 2 tambahkan B pula. X dia -7 darab 3. Kan simple, tak tengok rumus pun tak apa masalah sebenarnya. Ikut gambar rajah yang kamu buat je. Lepas tu tambahkanlah 3 tambah 2. Macam tu. Jadi teruslah kita kira 6 tolak 21 per 5. Jadi last kali kamu akan dapat jawapan iaitu -3. Itu adalah nilai X kita. Okey, jadi murid-murid, okey cuba kamu cari nilai Y. Okey, cuba cari nilai Y pula. Y dengan Y cuba kira. Saya colorkan. Y pula warna biru ni. Okey, saya bagi masa kat kamu. Cuba cari nilai Y. Y biru pula. Follow je working step. Cuma kita gantikan semuanya Y pula. Okay, ada tak yang nak cuba? Nanti Cikgu Dalina cuba cek, takut ada yang masuk dalam chat. Okey, ada tak yang nak cuba? Bagi jawapan akhir saja. 4. 4. Okey, ada yang dapat 4. Okey, ada dapat 4 juga dalam chat. Hanani pun bagi 4. Okey, jom kita cek betul ke tidak. Oh, siapa yang single? Siapa yang single? Siapa yang membahagilah. Jadi Y sama dengan, okey kita ambil koordinat Y dia. 7 darab dengan 2 bersilang, follow anak panah, tambahkan 2 darab dengan 3, lepas tu M tambah N. Allah, M tambah N pula. 3 tambah 2. Okey, 3 tambah 2, jadi kamu akan dapat 4. Okey, soalannya sekarang cari koordinat P. Jadi kita dapatlah P. P adalah -3, 4. Gitu. Simple sahaja. Okey. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Okey. Dalam soalan 7, latih diri 7.2, soalan 1. Okey, jom kita tengok dulu soalan. Titik P membahagi, jadi P yang membahagi
tembereng AB dengan nisbah yang berikut. Sekarang nisbahnya dalam bentuk ni pula nisbah dia. Okey, sekarang kamu kena tahu macam mana nak tukar kepada bentuk nisbah. Okey, nombor. Okey, cari koordinat P. Sama je, tapi apa-apa pun kalau soalan yang melibatkan tembereng, tolong lukis tembereng kamu. Oh, garis AB, saya pun buat OAB. Jadi siapa yang membahagi adalah P. Jadi saya masukkan dulu nilai koordinat je, -7, -3, -3, 2. Apa yang kita nak cari tu letak je XY. Apa yang kita nak cari. Kadang-kadang soalan ni pun dekat B nak cari. Okey, P dah tahu. Tengok soalan lah. Jadi sekarang kita tak tahu nisbah. Okey, sebab 3 AP nisbah kepada 2 PB ni adalah bukan satu nilai. Jadi kalau ada soalan yang bentuk begini, 3 AP nisbah 2 PB ni, okey, tukarkan kepada begini. 3 AP sama dengan 2 PB. Okey, sekarang saya nak susun huruf dengan huruf, nombor dengan nombor. Bererti, okey, biasakan huruf di sebelah kiri, maksudnya AP duduk sini, yang PB tu saya bawa ke kiri. PB pergi sini. Okey, bila PB dah pergi ke bawah, 2 tertinggal dan 3 pula kita nak bawa ke kanan sebab nombor nak sebelah kanan. Okey, jadi dapat bentuk macam ni lah. Kalaulah kamu darab silangkan semula, dapatlah balik persamaan dekat atas. 3 AP sama dengan 2 PB. Kemahiran ni penting. Kalau kamu tak dapat nak keluarkan nanti salah. Okey, jangan kamu ingat AP ni 3, PB ni 2. Salah Jadi baru kita tahu, oh AP kita 2, baru letak 2 kat sini. PB kita 3. Baru betul. Okey, ada kat situ trik kat situ. Jadi baru buat anak panah. Okey, so sekarang murid-murid cuba cari koordinat X. Okey, kamu cuba buat dulu. Cuba cari koordinat X. Okey, saya menunggu jawapan kamu. Siapa yang single, siapa yang berada di tengah tu. Okey. Okey, ada jawapan? Cikgu, betul ke 3? Betul 3. Ya Allah, betulnya, pandainya. Tahniah macam tu. Betul 3. Okey, betul 3. Jadi tolong jawab. Okey, 3 dah dapat. Okey, kita check. 3 X dengan X. Okey. Okey, jadi X dengan X. Jadi kita cari koordinat X. Okey, saya tunjukkan working step jawapan kawan kamu tadi di mana. Ingat 7 darab 3 tambah -3 darab 2. Jadi kat sini kita akan dapat 2 tambah 3. Kita dapatlah 3. Okey, tahniah. Okey, terus pergi ke Y. Cari koordinat Y. Okey, dah dapat jawapan. Terus bagi saya mic on saja. Salah tak? -1. Okey, bagus. Terima kasih, tahniah. Okey, jadi Y dengan Y. Jadi kita selesaikan Y. Okey, kesimpulannya di sini bila kita selesaikan Y, -3 darab 3 tambah 2 darab 2 per 2 darab 3, jadi kita akan dapat -1. Okey, bagus. Okey, jangan berhenti di sini sebab soalan nak koordinat P. Jadi koordinat P sama dengan 3 -1. Bagus, kamu dah pandai. Okey, jadi murid-murid, okey, apa-apa pun kamu kena tahu lukis dan kena tahu letak ratio di mana. Jadi tanpa menggunakan rumus pun kita dah tahu macam mana nak buat. Okey. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, masih dalam latih diri 7.2, soalan 4. Okey, jom kita tengok soalan 4. Apa yang dia nak, ni berbeza sikit. Okey, ni berbeza sikit. Titik P membahagi garis tembereng menyambungkan titik A dan B masih sama dengan nisbah AP nisbah PB. Okey, cari AP nisbah PB dan nilai K bagi setiap yang berikut. Jangan pening-pening kepala, apa-apa pun tolong lukis dahulu.
Okey, cikgu pun lukis dahulu kita punya tembereng A, B. Siapa yang membahagikan? Yang membahagikannya P. Okey, lepas tu masukkan koordinat 1K. P kita adalah negatif 1, 2, dah bagi nilai. B pula negatif 5, 10. Jadi sekarang kita tak tahu nisbah. Okey, bila kita tak tahu nisbah, tulis je kamu punya nisbah sini. M dengan N. M nisbah N. Jadi, okey, letak nisbah, lepas tu terus kita masukkan kita punya arrow kita. Baru lengkap. Okey, bila dah lengkap, okey, macam mana kita nak selesaikan? Apa-apa pun keluarkan dulu apa koordinat dia dalam bentuk rumus tadi. Okey, cikgu pun keluarkan koordinat X dulu. Okey, cikgu keluarkan koordinat X di mana siapa yang single tadi duduk kat sini. Sekejap cikgu highlight supaya lebih nampak. Okey, X, X, X. Okey, ni koordinat X. Jadi kita tulislah negatif 1 sama dengan 1 darab N. Lepas tu, okey, tambah negatif 5 darab M. M tambah N. Buat dia. Masuk kat sini. Dah dapat markah sayang. Markah dapat dah. Masuk dalam rumus. Okey. Jadi, jadi koordinat Y pula. Koordinat Y. Okey, koordinat Y pula. Cikgu highlight warna lain. Okey. Sekejap Okey, jadi sini Y. Jadi sini Y. Okey. Masukkan Y pula. Okey, di mana Y sama dengan darab N. Tambahkan dengan 10 darab M per N. M tambah N. Okey, bila dah macam ni kamu dapat markah salah satu. Okey, tetapi belum dapat selesaikan lagi. Kita nak cari nisbah Okey, sebelum tu saya nak terangkan kamu, kita nak cari nisbah. Nisbah tu adalah contoh saya tunjuk M per N. M nisbah N. M nisbah N tu bermaksud AP nisbah PB sama dengan M nisbah N. Okey, sebenarnya. Jadi, nisbah tu sebenarnya adalah pecahan. Okey, maksudnya M per N. Okey, maksudnya AP per PB. Dia adalah pecahan. Okey, jadi kita nak M dekat atas. Bila M dekat atas, bila M dekat atas, M kena ada di sebelah kiri. Ni kena ingat. Macam mana kita nak buat tu? Okey, maksudnya macam ni. M tambah N dekat sini, saya darabkan ke kiri, saya akan dapat negatif M tolak N. Okey, ini saya selesaikan. Okey, apa maksud M di sebelah kiri? Kita kumpulkan semua M di sebelah kiri. Okey, maksudnya negatif M tambah 5M, lepas tu N tambah N. Macam tu. Okey, jadi kat sini kita ringkaskan. 4M sama dengan 2N. Okey, kita semakin hampir. Jadi saya padam kat sini. Okey, jadi selepas itu kita sambungkan kita punya working step dekat sebelah ni. Saya tak cukup. Okey. Jadi sekarang cikgu nak dalam bentuk M per N. Okey, jadi cikgu tinggalkan semua huruf di sebelah kiri. N pergi ke bawah. Bila N pergi ke bawah, 2 tertinggal. 4 pergi ke bawah 2. Macam tadi yang kita buat. Bererti kalau kamu darab silangkan semula, dapatlah bentuk 4M sama dengan 2N. Jadi kita dah berjaya mewujudkan ratio ataupun nisbah. Okey, di sini kan murid-murid, ingat nisbah kan kita boleh kecilkan, ringkaskan, jadi kita akan dapat 1 nisbah 2. Okey, kita tahu M adalah AP, N adalah PB. Macam tu. Jadi dapatlah kita buat di mana AP nisbah PB sama dengan 1 nisbah 2. Berjaya mencari nisbah. Begitu. Okey. Itu adalah yang pertama. Okey, seterusnya kita tengok yang kedua. Okey, yang kedua dia nak cari nilai K. Okey, dia nak cari nilai K. Jadi, kamu masukkan maklumat. Okey, masukkan maklumat yang apa yang kita dah dapat tadi. Okey, Y tadi, kalau kamu tengok Y adalah 2. Okey, kita nak cari K. N kita dah dapat. N adalah 2. Masukkan.
tambah 10, M adalah 1. Okey, 1 tambah 2. Okey, tolong selesaikan. Okey, bagi tahu saya apakah jawapan untuk K. Okey, tolong selesaikan. Apakah jawapan untuk K? Saya tunggu jawapan daripada kamu. Okey, kita tunggu jawapan. Apakah jawapan untuk K? Ada yang dapat ke? Liana, ada Liana? Tak. Cikgu. Okey, Liana, dah cuba dah dapat nilai K? Saya dapat 8. Okey, Liana dapat 8. Okey, kita catat dulu. Liana dapat 8. Okey, ada tak selain daripada Liana? Untuk nilai Negatif 2. okey, negatif 2. Okey, ada tak selain daripada 8 dan negatif 2? Okey, jadi kita terus kira 2 sama dengan 2K tambah 10 per 3. 3 darab 2 kita dapat 6. 2K tambah 10. Jadi kat sini, okey, apa yang saya salah ni sebenarnya? Okey, dekat sini 6 tolak 10 akan dapat negatif 4 sama dengan 2K. Okey, jadi K sama dengan negatif 4 bagi 2, kita akan dapat negatif 2. Okey, tadi Liana dapat 8 tadi, cek balik dekat mana silap kalkulate. Okey. Okey, jawapan kita negatif 2. Okey, selesai gitu. Okey. Okey, murid-murid. Jadi seterusnya, okey, saya tak nak masuk lagi penyelesaian masalah. Saya masuk dulu aktiviti 2. Okey, buat satu je. Saya nak kamu cuba lukis. Okey, contoh yang pertama ni, cuba lukis tembereng garis kamu berdasarkan soalan yang diberi. Okey, cuba lukis. Cuba lukis sekarang. Okey, diberi point P divides the line segment that joining A and P. Okey. Lepas tu in the ratio AP is to PB equal 1 is to 4. Okey, itu je. Jangan cari nilai R dengan T. Saya nak kamu lukis sahaja tembereng garis. Okey, siapa yang dah lukis? Okey. Masuk je dalam apa ni? Apa nak cakap? Masuk je dalam kita punya grup Telegram. Okey. Cuba je lukis dulu. Jangan terlupa tulis nama tau. Jangan lupa tulis nama. Nanti saya nak tengok. Okey, kita buat satu je. Nanti saya cek dalam grup nanti. Okey. Okey, dah ke? Okey. Seterusnya, saya nak sentuh contoh satu soalan penyelesaian masalah. Okey, contoh satu penyelesaian masalah. Okey. Kita stop lah sekejap bagi kamu lukis kan. Masuk je dalam grup Telegram kan, nanti saya nak cek. Okey. Okey, jom kita tengok contoh penyelesaian masalah. Okey, penyelesaian masalah. Kita pergi patah balik. Okey. Okey. Ini adalah contoh yang terakhir untuk topik subtopik kita pada hari ini. Okey, jom kita baca dulu. Okey, rajah di sebelah menunjukkan kedudukan dua orang pemain bola sepak P dan Q. Okey, P dan Q. Koordinat bagi pemain PQ masing-masing ialah 46 dan 40, 45. Pemain P ingin menendang bola kepada pemain Q, tetapi bola itu jatuh di kedudukan 2/3, 2 daripada 3. Sepanjang garis lurus itu menuju ke pemain Q dan dari P. Okey, tentukan koordinat bola semasa bola itu menyentuh permukaan padang. Okey, ini kita kena bayangkanlah. Sebenarnya lukis sahaja tembereng garis sebenarnya. Okey, pertama sekali apa-apa kita lukis sahaja tembereng garis dulu. Cikgu pun lukis. Oh, maksudnya sini P, sini Q.
Okey, lepas itu dia kata bola itu jatuh. Okey, jatuh. Saya buatlah kat sini mana-mana. Jatuh. Saya buat J lah, jatuh. Okey, tapi dia jatuh, okey, pada kedudukan 2 daripada 3. Okey, 2 daripada 3. Okey, murid-murid, kamu cuba fikirkan, okey, apakah ratio PJ dan JQ? Okey, cuba fikirkan. Ayat dia 2 daripada 3. J kita tak tahu, kita nak cari J. Okey, apakah M kita? Apakah N kita? Okey. J tu jatuh 2 daripada 3. Siapa nak tolong saya? Apakah nilai M? Apakah nilai N? Saya nak tahu, kamu faham tak konsep 2 daripada 3? Okey, M2 N3. M2 N3. Okey, siapa yang jawab tadi? Arvin. Saya tak sempat. Siapa Azfar Aiman? je. Aspar. Okey, Aspar. M2 N3 ini Aspar. Okey. Ada tak selain daripada Aspar? Salah tak apa? M2 N1. M2 N1. Siapa tadi tu? Saya tak sempat. Siti. Musfirah. Okey, Musfirah. Ada tak selain daripada tu? Okey, tak ada. Okey, salah tak apa. Antara korang berdua salah tak apa. Jangan risau, nanti kamu lebih faham. Okey, kamu tengok tau. J tu jatuh 2 daripada 3. Maksudnya 2 daripada 3. 3 tu semua. Okey, 3 tu semua. Ini bermaksud semua ni adalah 3 bahagian. Okey, lepas tu dia jatuh 2 daripada 3. Maksudnya 2 daripada semua. Jadi baki di sini adalah 1. Okey, sebab 2 tambah 1, 3. Jadi hati-hati kat sini dia punya trik. Okey, jadi baru kita tahu M tu 2, N tu 1. Okey. Jadi dekat sini kena hati-hatilah sebab kadang-kadang kamu bukan tak faham buat soalan ni faham, tapi alamak trik tu membuatkan M dengan N kita salah, sayang. Okey. Okey, jadi kita pindahkan, saya masukkan balik di mana M tadi 2. Okey, M tadi 2. M tadi 2, N tadi 1. Okey, lepas tu macam biasalah. Kamu buatlah anak panah. Okey. Okey, murid-murid, saya nak kamu cari koordinat X. Ingat balik macam mana nak cari koordinat X. Dapat terus on mic. Bagi jawapan. X. Ini koordinat X. Cikgu, Ya sayang. X28 ke? X28. Bagus. Terima kasih. X28. Okey, teruskan cari Y. Teruskan cari Y. Cikgu, Y32 ke? Ya Allah, bagus. Terima kasih. Okey, tahniah. Terima kasih. Betul. Okey, jadi kita masukkanlah macam biasa. X sama dengan X 4 darab 1 tambah 40 darab 2. Okey, lepas tu kita dividekan 2 plus 1 and then X tadi 28 and then Y pula 6 darab 1 tambah 45 darab 2. Jadi kita akan dapat 2 tambah 1. Okey, sama dengan kawan kamu tadi 32. Okey murid-murid, soalan saya yang seterusnya. Dah siap ke? Saya ni dah siap ke? Lengkap ke jawapan saya sekarang? Lengkap ke jawapan saya? Selesai ke? Tak. Kenapa tak? Kenapa tak? Sebab dia nak koordinat. Yes, bagus. Tahniah sayang. Yes. Okey, sebab dia nak koordinat. Okey, jangan terlalu confident. Okey, kalau kamu nak jawab soalan nanti dah siap. Padahal soalan nak koordinat. Jadi koordinat kita adalah 28, 32. Yes, selesai. Okey. Jadi, okey. Itu untuk 7.1 pembahagi tembereng garis. Okey, jadi ni kita dah lakarkan tadi. Saya suruh kamu hantar kat grup. Nanti saya cek. Okey, yang terakhir sekali
gambaran kelas hari Jumaat esok. So esok kita offline. Saya sentuh sikit untuk bagi idea kat kamu. Jangan tak dengar pula. Penting kan ni? Okey, untuk esok kita akan belajar garis lurus selari iaitu parallel line dan garis lurus serenjang perpendicular line. Okey, saya tak ingat matematik moden kamu belajar parallel kot. Perpendicular belajar tak Cikgu Dalina? Rasanya matematik moden ke parallel sahaja? Parallel saja. Parallel sahaja. Jadi parallel line dan perpendicular line. Okey murid-murid, saya nak tanya kalau kamu ingat, kalau parallel line, ada dua parallel line, okey, apakah perkaitan dia punya kecerunan? Boleh bagi tahu saya tak? Kecerunan dia sama. Ya Allah, kamu ni apa terror sangat. Kecerunan sama. Bagus, terima kasih. Okey, jadi kita ingatlah kecerunan dia sama. Jadi sekarang ni, bila dah dia sebut garis lurus, okay, straight line, mesti melibatkan Y equal MX plus C. Mesti. Okey, jadi C macam biasalah Y-intercept. Kita pun dah belajar linear law, hukum linear kan. M tu adalah kecerunan. Jangan lupa kecerunan kita adalah M equal Y2 minus Y1 divided by X2 minus X1. Jangan lupa formula kecerunan. Okey, kita fokus dulu kepada parallel line. Okey, kalau parallel line, kita punya gradient adalah sama. Contoh ini adalah L1 ataupun line 1. Line 1 adalah kecerunan 1. Contohnya L2 adalah kecerunan 2. Disebabkan dia adalah parallel, that mean N1 equal M2. Maksudnya kecerunan 1 sama dengan kecerunan 2. Okey, itu tak ada masalah sebab kamu dah belajar. Okey, bagaimana pula perpendicular? Perpendicular tu bermaksud dua straight line, okey, bersilang intercept secara perpendicular, secara 90 darjah. Okey, maksudnya di sini. Dekat di sini 90 darjah. Kalau bukan 90 darjah, bukan perpendicular. Okey, saya bagi contoh dekat sini. Okey, saya bagi satu garisan. Okey, macam ni. Kat sini 60. Okey, ini bukan perpendicular. Perpendicular mesti 90 degrees. Okey, selesai kat sini. Okey, saya nak bagi perkaitan pula kalau perpendicular. Okey, kalau perpendicular, okey, kita punya kecerunan 1 darab dengan kecerunan 2 akan dapat negatif 1. Macam tu. Ini kamu kena ingat. Oh, hasil darab kecerunannya mesti negatif 1. Okey, sebagai contoh saya bagi ni M1, ni M2. Ini kita punya hasil. Okey, kejap. Kalau M1 kita 3. Okey. Ni mesti hasilnya. Sekejap saya nak bagi gambaran sekejap. Sini negatif 1. Okey, macam mana nak cari M2? Okey, macam mana nak cari M2? Maksudnya, 3 darab M2 sama dengan negatif 1. M2 sama dengan 1/3. Macam tu. Okey. Oh sorry, negatif 1. Negatif. Jadi negatif 1/3. Contoh. Okey, contohnya. Okey, lagi sekali kalau saya bagi dekat sini. Kalau M1 saya kalau M1 saya 2, saya nak bagi ni, sekejap, saya nak bagi lain. Okey, kalau M1 saya 1/5. Okey, tolong bagi tahu saya apakah M2? Kamu kira dulu. Okey, apakah M2 kita? Ini mesti M1 juga. Negatif 1. Okey, cuba kira apakah M2 kita? Kemahiran ni penting ya. Okey, siapa dapat? Menggunakan formula M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Negatif 5 ke cikgu? Okey, bagus. Betul. Negatif 5. Betul. Jadi kalau kamu tengok, okey, kalau kamu tengok dapat disimpulkan je sayang. Kalau sini positif, sini akan jadi negatif lah. Kalau sini positif, sini negatif. Dan kamu tengok mereka adalah terbalik. Terbalik tu bermaksud, okey, terbalik tu bermaksud kalau sini 3, 1/3.
Kalau sini 1/5 mesti 5 dan salah satu positif dan negatif. Sebagai contoh, saya nak maksudnya terbalik. Saya suka cakap terbalik. Okey. Jadi, tanpa menggunakan pengiraan secara kasar saja, saya nak tanya kamu, okey? Okey, saya nak tanya kamu, kalau M1 saya 3/5, berapakah M2 saya? Tanpa kira. Menggunakan konsep yang saya bagi terbalik, berapakah M2 saya? Siapa nak jawab? Salah tak apa. Saya nak tengok kamu nampak tak apa yang saya nak sampaikan. Konsep saya terbalik. Okey, M1 3/5. Jadi M2 saya apa? Siapa nak jawab? Negatif 3/5. Negatif. Okey, negatif dah betul. Okey, apa yang tak betul? Tengok. Negatif Kalau kamu 5/3. okey, bagus. Terima kasih. Negatif 5/3 murid-murid. Terbalik tau, terbalik. Kalau 3/5, 5/3. Kalau satu tu ada positif, satu lagi tak ada positif. Ada satu lagi negatif. Macam tu. Lagi satu contoh. Last. Okey, last. Okey, saya bagi yang terakhir sekali. Okey, kalau M2 saya 4, negatif 4/5. Okey, tolong bagi tahu saya, apakah M1 saya? 5/4. Okey, bagus. 5/4. Kalau dah ada negatif, lagi satu tu positif. Macam tu, simple saja. Okey, jadi kita tengok soalan yang terakhir untuk hari ini. Okey, tentukan sama ada pasangan garis lurus berikut selari atau serenjang. Jadi kamu kena ingat, okey, parallel line, gradient equal. Okey, lepas tu a perpendicular line but product of gradient is -1. Okey, jadi so sekarang kita check lah. Ini kemahiran yang penting kamu kena buat esok. Kalau kamu dapat equation of straight line, make sure change to y equal mx plus c. Bermaksud kamu tengok, saya buat soalan A. Soalan A, 2x tambah 3y sama dengan 9. Tukar kepada bentuk y equal mx plus c, sebab dari situ baru kita tahu apakah dia punya gradient. Jadi 3y sama dengan negatif 2x tambah 9. Jadi y sama dengan negatif 2/3x, 9 bahagi 3 adalah 3. Okey, biarkan di situ dulu. Lepas tu 4x tambah 6y sama dengan 0. Jadi 6y sama dengan negatif 4x. Y sama dengan negatif 4/6x. Jadi kat sini saya kecilkan negatif 2/3x. Begitu. Bila dah tukar kepada y equal mx plus c and then fokus kepada kecerunan. Okey, daripada sini murid-murid, soalan A ni parallel atau perpendicular? Parallel ke cikgu? Yes, parallel sebab kita punya kecerunan sama. Macam tu ya. Okey. Jadi, begitulah caranya. Dan terakhir sekali, saya susun balik negatif 2y equal negatif x plus 6. Okey, lepas tu y negatif 1 bahagi negatif 2x. Maksudnya positif 6 bahagi negatif 2, kita akan dapat 1/2x negatif 3. Okey, biarkan. Lepas tu lagi satu punya persamaan, y equal negatif 2x plus 5. Okey, jadi kita fokus kepada kecerunan dia. Okey. Tapi tak sama. Kalau tak sama, mesti perpendicular. Tapi kamu kena tunjuk dulu, betul ke dia adalah perpendicular. Jadi kita buatlah 1/2 darab negatif 2 dapat negatif 1. Okey, jadi perpendicular. Okey, kalau bukan negatif 1, bukan perpendicular. Okey, begitulah esok. Tapi esok kamu belajar banyak lagi lah. Kita nak masukkan dalam persamaan garis lurus lah. Okey, jadi rumusan kelas kita pada hari ini di mana kamu boleh membuat perkaitan antara kedudukan titik yang membahagikan suatu tembereng garis dengan nisbah yang berkaitan, dan seterusnya kamu boleh, kat sini je kita masuk, kamu boleh menggunakan rumus tersebut dalam pelbagai situasi, dan terakhir sekali, boleh menyelesaikan masalah yang melibatkan tembereng garis. Okey, sebagai penutup, siapa yang nak buat kesimpulan ataupun ulasan pada kelas hari ini? Silakan. Wan Hidi ada? Wan Hidi? Ada. Okey, silakan sayang.
Kalau dapat soalan tembereng ni, lukis tembereng dulu. Okey, ada lagi? Tak ada. Ada. Okey, itu pun antara yang penting. Kalau nak dapat soalan tentang tembereng, kita lukis tembereng. Okey, tak apa, ada idea kat situ. Okey, jadi di sini kita tengok seterusnya. Okey, Cikgu Dalina akan masukkan link kehadiran di ruangan chat. Okey, link kehadiran online. Okey. Okey, masukkanlah. Okey, masukkan. Okey, bila kamu dah selesai, kita boleh bersurai. Okey, dalam masa yang kamu masukkan, dengarlah saya punya celoteh sikit di mana. Okey, sentiasalah bersyukur dan bersabar. Okey, apa-apa pun dalam matematik tambahan ni dapat kira-kira tak dapat sabar. Okey, sabar. Okey, bersyukur sebab apa bersyukur? Sebab kita ada ramai tim, kamu ada ramai guru muda dan kamu ada juga ramai guru veteran. Saya, Cikgu Dalina dengan Cikgu Anun, tanyalah, jangan tak tanya. Dan tolonglah menghargai masa di rumah tu. Buatlah latihan ADMAT, tolonglah. Paling kurang pun sehari buatlah 2-3 soalan. Jangan tinggalkan. Okey. Okey. Pada masa yang sama, isi kehadiran. Okey, selepas kamu isi kehadiran, okey, kamu bolehlah bersurai. Terima kasih banyak-banyak dan terima kasih kepada kamu kerana berjaya menyertai kelas online kita pada hari ini. Okey, memang bukan senang untuk join tapi adanya kamu, alhamdulillah, tahniah. Okey, lepas itu kita punya kehadiran offline tu, kalau kamu tak isi, berarti kamu tak hadir tau. Isi sebab saya nak masukkan secara online. Okey, kalau kamu tak hadir tu, kamu tak catat untuk offline tu, berarti kamu tak hadir. Nanti nama kamu naik pula bila kita isi online. Okey, jadi kalau dah dapat maklumat modul video tu, isi kehadiran offline. Okey. Okey. Okey, boleh bersurai siapa yang dah isi kehadiran. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu.